Nak tahu cerita ni banjir tu, tahu Ni saya buka dah. ulah ni lagu mana itu keadaan air naik. Ya, mula banjir naik startnya pada 25 tak silap. Hari Rabu, hari Dasar. Ulah dah. Bulan 12. Satu yang mana itu betul, start betul tu. Pukul Bukunya dia dalam buku 4 ke 5 gitu. Dia start naik sampai ke malam. Tapi orang malam hak lebih lagi nya kuat. Tapi pak kita ni biasalah banjir ni kan bulan 12. Kata setahun sekali tu biasa. Cuma besar kecil. Tapi tahun ni jadi pelik. Pelik ni kerja tu dah. Apa kerja kita mau bagi kita ni pelik. Sebab air tidak sepuas skala. Jadi apa yang jadi bara-bara tak ada simpan gawa tu. Sebab kita simpan sekali tu kata mungkin lepas kali dengan hak skala. Lepas tu naik lagi kita kata simpan pula alih. Yang ni lepas dah ni muka pas dah skala. Lepas tu malam dah kita balik. Air tu mah menung tak boleh mari dah lah. Rumah pun naik. Pak kata rumah air malam tu yang mana? Bagi lagu mana? Bagai tu kita simpan dah lebih ke awal. Simpan tu macam biasa kak. Mungkin kalau pun biasa tak tergendal lah. Biasa. Dulu. Jadi kita bagi yang kita sewa duduk sini, bagi kita balik rumah. Balik rumah dekat tu ya. Lepas tu dah air naik lagi. Ni kita tak mari, tak boleh nak air dah. Air kuat. Air masa tu kuat dah. Boleh nak dengar nak jalan tak boleh. Rumah pun naik setengah pakai tahu rumah lah. Naik cepat. Masa tengah malam dah. Masa malam dia jalan bukan tak silap. Gitu lah. Kejadian banjir melanda Kelantan pada bulan Disember tahun 2014 yang lalu adalah kejadian bersejarah. Dianggap banjir besar yang pernah melanda negeri Kelantan. Walaupun banjir besar yang dikenali banjir merah yang berlaku pada tahun 1967 dulu. Banjir 2014 yang dikenali banjir kuning atau sesetengah penduduk. Menggelarkannya banjir lumpur adalah banjir luar biasa yang menakutkan dan kejadian banjir seumpama ini pastinya menjadikan kenangan sepanjang hayat. Walaupun banjir 2014 telah pun surut, tetapi kesan dilanda banjir berkenaan amat memilukan. Ada yang mendakwa kedatangan banjir 2014 itu memang tidak disangka. Malah ada juga yang menyatakan mustahil banjir besar akan berlaku. Ada juga yang berpendapat kediamannya tidak akan dijamah air kerana dianggap terletak di kawasan tinggi. Namun, setelah kehadiran aliran air yang agak tidak mengenal manusia, sama ada kecil atau besar, tua atau muda, kediaman cantik atau tidak, namun atas perintah Allah, banjir pasti hadir yang meninggalkan kesan, kenaikan dan surutnya. Membicarakan tentang banjir ini, misi Siar TV menjenguk di Kampung Laut Tumpak Kelantan untuk meninjau tentang kejadian dan kesan banjir selepas surutnya di kampung itu. Kami kebenarannya singgah di teratak bekas penghulu Kampung Laut Tumpak Kelantan, Cik Bakar Cik Draman, yang lebih dikenali di kampung itu sebagai Abang Nik, menceritakan tentang kejadian kampung laut dilanda banjir besar yang agak luar biasa pada tahun 2014 itu. Menurut Cik Bakar, banjir mula naik dan melimpah di kampung laut pada 25 Disember tahun 2014, iaitu hari Selasa. Air berkenaan mula naik memenuhi tebing pada tarikh tersebut jam 5 petang tersebut. Air berkenaan terus naik memenuhi ruang sehingga waktu malam. Namun menurutnya, air memenuhi pada waktu malam dengan agak pantas. Katanya, jika diukur dengan keadaan banjir yang melanda kampung laut dengan tempat-tempat lain di Kelantan adalah banjir yang dianggap luar biasa bagi kebanyakan penduduk di kampung itu kerana lazimnya apabila sungai melimpah, banjir pasti berlaku. Namun, yang membezakannya dengan banjir-banjir sebelum ini, banjir 2014 adalah dianggap banjir pelik. Kejadian banjir pelik menurutnya adalah kehendak Allah. Namun banjir 2014 bukan banjir biasa atau banjir tahun-tahun sebelumnya. Disebabkan banjir pelik itu, kebanyakan barangan penting tidak dapat diselamatkan berbanding banjir-banjir yang pernah melanda kampung itu sebelum ini. Katanya lagi, tentang barangan pula, pada peringkat awal beliau telah menyimpan barangan yang dimasukkannya secara biasa di kedai yang disewanya sekarang kerana lazimnya sebelum ini tempat simpanan barangan ketika itu, sebelum ini banjir tidak akan sampai ke situ. Selepas itu, dia menyimpan barangan di kedainya itu, dia pun pulang ke rumah.
tetapi disebabkan air melimpah agak luar biasa, dia tidak lagi dapat datang ke kedainya untuk melihat keadaan barangan yang disimpannya itu. Berikutan air sudah memenuhi agak luar biasa dan alirannya juga agak laju. Tidak boleh lagi hendak mengharung atau berenang. Katanya lagi, apabila malam menjelma, keadaan air banjir semakin memenuhi tempat-tempat dan ruang-ruang yang sebelum ini masih belum dinaiki air. Disebabkan keadaan itu, beliau tidak lagi dapat datang ke tempat simpanan barangan tersebut disebabkan terhalang banjir yang semakin meningkat. Pada malam itu, air mula melimpah dan memenuhi keseluruhan rumah di kampung laut itu termasuk di rumahnya, katanya. Manakala kawasan rumahnya pula, air mula memenuhi dengan agak pantas. Dan kalau tidak silapnya, air mula memenuhi semua ruang kira-kira jam 3 pagi. Pada ketika itu, ramai penduduk di kampung laut mula berpindah. Pihak Jabatan Pertahanan Awam, JPAM, polis dan tentera mula memasuki kampung laut untuk memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir dengan memindahkan mereka dengan segera ke tempat pusat-pusat pemindahan. Menurutnya, jika dibandingkan dengan banjir sebelum ini, banjir 2014 ini dianggap paling besar. Katanya lagi, kita tidak perasan dengan kenaikan air tersebut, kecuali jika kita perhatikan kenaikan air itu di gigi air. Walau bagaimanapun, dia hanya berpedomankan kepada paras tangga sahaja untuk mengukur kenaikan air itu kerana didapatinya tangga rumahnya tenggelam dari satu tangga ke satu tangga yang lain dengan pantas hingga paras air berkenaan sampai kepada katil di rumahnya. Apabila mengetahui keadaan paras air memang sampai kepada tahap itu, memasuki ke dalam rumahnya, beliau mula berpindah. Pada ketika itu, semua penghuni rumah di kawasan tersebut telah pun berpindah. Sejak awal air naik lagi kecuali beliau dan keluarganya. Keadaan air yang naik pada ketika itu memang agak deras dan agak takut melihatnya. Hanya di beberapa kawasan seperti berhampiran dengan pokok didapati keadaan air yang naik agak seperti biasa. Namun keadaan air yang mengalir di kawasan laluan umum yang dilalui oleh manusia sebelumnya agak menakutkan. Jika ada kudrat untuk berenang pun tentunya tidak akan mampu melihatkan keadaan air yang naik seperti itu. Berhubung dengan banjir itu, keadaan sungai pada ketika itu telah sebak dan tekanannya semakin rendah. Namun, jika dilihat tentang keadaan air yang merempuh beberapa bahagian dan kawasan kampung tersebut, sudah amat jelas banjir tersebut datangnya dari arah Hulu Kelantan, iaitu air yang datang dari bukit di Hulu Kelantan, jelasnya. Kata Cik Bakar lagi, lazimnya banjir sebelum ini amat berbeza dengan banjir 2014 yang didapatinya warnanya kuning pekat. Baginya, sebab musabak tentang banjir 2014 itu adalah dari arah bukit. Berbanding banjir dulu, keadaan hutan di Hulu Kelantan masih banyak dan banjir pun tidaklah selaju banjir 2014 ini. Apabila banjir ketika itu telah surut, kelihatanlah pasir yang memutih, tidaklah lumpur sebagaimana banjir 2014 lalu. Beliau masih dengan pendapatnya bahawa banjir 2014 boleh digelarkan banjir lumpur kerana air telah membawa bersama lumpur dari bukit itu. Beliau menambah, kejadian banjir adalah kejadian yang Allah tentukan, tetapi sebab musababnya adalah disebabkan perbuatan manusia juga. Jika tidak kerana bukit itu telah diusik dan diruntuhkan. Apabila berlakunya hujan dan banjir, tentunya bukit yang telah diusik, digondol dan diratakan itu rosak. Dan apabila air melalainya akan menyapu semua tanah-tanah yang telah dirosakkan itu. Sebab itulah airnya kelihatan berwarna kuning disebabkan tanah-tanah dari bukit itu yang telah dirosakkan. Beliau menganggap banjir 2014 adalah banjir lumpur. Namun sesetengah pihak menggelarkannya sebagai banjir kuning atau bah kuning. Namun bagi beliau menggelarkan banjir tahun 2014 adalah banjir lumpur. Ditanya tentang kejadian rumah hanyut di kampung laut itu, menurutnya setakat ini walaupun banjir 2014 agak besar dan menakutkan, namun tiada kejadian rumah hanyut sebagaimana yang berlaku di Kuala Kerai dan Gua Musang. Walaupun begitu, terdapat beberapa buah rumah di kampung berkenaan yang didapati beberapa bahagian hadapan rumah yang runtuh dirempuh banjir sebagaimana yang berlaku terhadap rumahnya yang didapati telah pecah apabila beberapa batang kayu telah merempuh bahagian hadapan dan pintu rumahnya. Terdapat tanda-tanda sebelum berlakunya banjir 2014 itu. Pertama sekali saya mendengar berita dari Hulu Kelantan, utamanya Tangga Kerai.
apabila mendengar berita tangga kerai telah sampai kepada parasnya, semua penduduk di kampung laut terpaksalah bersiap sedia kerana aliran air begitu pantas turun ke sebelah hilir. Saya sendiri mendengar berita tersebut, namun pada awalnya saya sendiri tidak begitu percaya dan menganggap tidak munasabah dengan berita tersebut melihatkan keadaan cuaca ketika itu dan adalah dianggap mustahil akan berlakunya banjir, jelas Cik Bakar. Apabila ditanya tentang bunyi sesuatu letupan di sebelah Hulu Kelantan, beliau tidak mengetahui tentang bunyi itu kerana jarak di Hulu Kelantan dengan sebelah hilir Kelantan seperti di kampung laut agak jauh. Namun, jika berlaku letupan di Hulu Kelantan sebagai menandakan air menerjah keluar dari bumi, dia tidak mendengarnya. Cuma pernah berlaku letupan di hilir Kelantan ketika beberapa kuala diletupkan untuk menghalang air sebab dan bagi memudahkan aliran air sungai. Ditanya tentang barangan dalam rumah ketika banjir melanda, beliau menjelaskan kebanyakan barangan yang ada di rumah memang kesemuanya tidak selamat. Sebab menurutnya, sejak usianya sekarang 65 tahun, banjir sebelum ini tidak pernah terjadi sebagaimana banjir 2014 itu. Banjir dulu semua barang yang disimpan dan diletakkan di kawasan khas agak selamat berbanding banjir 2014 ini yang telah mencecah kawasan itu walau pada awalnya agak yakin kawasan tersebut tidak mungkin dinaiki air. Bahkan menurutnya, sejak dia tinggal di situ dan walaupun banjir pernah dialaminya sendiri, beliau tidak pernah berpindah. Namun, sejak kedatangan banjir 2014, dia dan keluarganya mula berpindah. Perpindahan banjir 2014 ini adalah perpindahan pertama buat keluarganya untuk menyelamatkan diri dari mangsa banjir. Sebab itulah, menurutnya, ramai juga yang tidak percaya dengan banjir 2014 itu. Saya sendiri pernah alami beberapa kejadian banjir seperti banjir 1967 yang dikenali banjir merah. Walaupun banjir tahun 1967 juga dianggap banjir besar pernah melanda Kelantan. Namun, banjir tahun 1967 membolehkan air mengalir dengan sempurna ke serata arah walaupun ketika itu jalan raya telah dibina. Sementara banjir 2014 juga adalah banjir besar dan jalan raya juga telah dibina. Bahkan air dapat mengalir dengan sempurna. Namun, kali ini banjir ini turut terhalang apabila keadaan sungai sebab disebabkan air laut naik begitu mendadak, ujar Cik Bakar. Ditanya tentang masalah sistem perpalitan, saliran dan longkang yang tersumbat dan setengah longkang yang telah ditutup dan ditimbus yang menyebabkan aliran air tersekat. Beliau menjelaskan pada peringkat awalnya, hal berkenaan dianggap salah satu sebab kejadian banjir 2014 itu kerana air tidak mengalir secara lebih sempurna. Walau bagaimanapun menurutnya, jika berlaku banjir, sistem berkenaan tidak lagi berguna kerana apabila ditarifkan banjir, air akan mengalir ke semua tempat walaupun tempat itu ada longkang atau tidak. Sebagai contoh, di hadapan rumahnya itu sentiasa akan berlaku air melimpah apabila hujan lebat dan tidak berhenti. Paras air yang melanda kampung laut baru-baru ini memang mencatat sejarah kerana kenakannya mencapai paras kira-kira 7 kaki. Maknanya, kita tidak lagi mampu berjalan dalam air sedalam 7 kaki itu kecuali terpaksa berenang. Namun, berenang juga tidak akan mampu kerana keadaan air yang melanda ketika itu begitu laju. Jika diteruskan juga kemungkinan akan hanyut dan lemas di bawah arus. Sementara ukuran paras air banjir sebelum ini dalam kadar kira-kira 5 kaki sahaja dan kelajuan air mengalir tidaklah begitu menakutkan sangat, katanya. Dalam hal ini, menurutnya, jika berlakunya banjir di kawasan tempat kampung laut yang sering menjadi mangsa berkenaan kerana letaknya berhampiran dengan Sungai Kelantan, dengan kelajuan aliran air keupayaan bot untuk mulainya dalam keadaan bahaya kerana tidak mampu mengharung aliran air itu. Boleh dikatakan, 95% mangsa banjir di kampung laut berpindah ke tempat selamat walaupun sebelum ini kejadian berkenaan tidak sampai ke tahap itu. Cuma, beliau bersyukur kerana walaupun banjir 2014 adalah banjir besar dengan kelajuan aliran air yang deras dan menakutkan, tetapi tiada rumah yang rosak, pecah atau dihanyutkan air.